Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ibadika syakirin adh-dhakirin al-hamidin al-abidin al-mukhlasin al-mustaghfirin ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kelapangan pada kita pada malam ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan juga bagi kita segala kebaikan, kerahmatan, keberkatan di dunia dan juga di akhirat esok. Binti lagi kita sambung perbahasan kita daripada hadis 40 oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau himpunkan bagi kita 42 buah hadis. Jika kita faham 42 buah hadis ini, maka kita faham agama kita dengan baik. Kita sampai ke surat berapa dah tu? Ada yang tanda? 13. Habis dah rasanya ni. Seingat saya habis dah. Hadis 2 kot. Ada yang tanda? Kalau 13 ni hujung hadis 1. Tapi rasanya habis dah hadis 1 kan? Yang bawah tu. Oh, saya tak habiskan lagi. Oh, surat 13 Okey, baik. Kita sambung ke surat 13. Hadis masih lagi hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Kita masih lagi berada dalam hadis yang pertama. Kita cuba habiskan hadis yang ni dan kita masuk hadis yang kedua insya-Allah. Qala al-'abdul 'ajiz al-faqir ila afwi rabbih. Seseorang telah berusaha melakukan sesuatu perkara dengan niat yang terbaik. Kemudiannya orang ramai yang mengetahui perkara tersebut telah memujinya. Keadaan ini tidak memberi kesan kepada niat seseorang selama mana niat itu kekal baik. Ini kita bahas berkenaan dengan masalah niat. Jadi bila kita niat dah betul, maksudnya niat kita tu berada pada kategori ikhlas. Kemudiannya kita buat satu perkara. Bila kita buat satu perkara yang baik itu, maka orang puji kita. Maka adakah pujian orang itu memberi kesan kepada kita? Itu ceritanya. Maka kita buat satu perkara dengan niat yang betul, kemudian kekal niat tu betul, ikhlas, orang puji kita, maka dia tak beri kesan kepada niat dalam hati kita. Keadaan ini adalah merupakan tanda bahawa amalan itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan hadis Nabi, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan kepada Rasulullah, orang tanya kepada Rasulullah SAW, ara'aitar rajula, apa pandangan kamu ya Rasulullah terhadap seseorang lelaki, ya'malul amala minal khair, dia melakukan perbuatan yang baik,
wa yahmaduhu an-nasu alaih, dan orang ramai memujinya. Ni sahabat tanya orang dulu Kerana perkara berkaitan dengan dalaman ni adalah merupakan antara perkara tumpuan dalam agama Islam kita. Jadi sahabat bertanya, bab riak sahabat bertanya, bab takabur, bab bab cakap, bab kalam, semua tu, bab marah, semua tu sahabat mendapat didikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat pun tanya kepada Rasulullah, apa pandanganmu ya Rasulullah, seorang lelaki buat perkara baik dan orang ramai memujinya? Qal, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tilka ajilu busyral mu'min. Maka Nabi pun kata, itulah kegembiraan seseorang mukmin, makna balasan baik bagi seorang mukmin yang didahulukan. Maknanya Allah Taala beri balas baik itu, pujian orang kepada kita buat baik dengan niat yang betul ni, Allah dianggap, Rasulullah SAW anggap ia sebagai satu balasan baik yang di-advancekan, yang didahulukan sebelum nanti kita akan dapat balasannya ke akhirat. So, maksudnya kalau orang puji kita, kita buat baik, orang puji kita, okey, alhamdulillah, terima kasih. Kan? Orang puji kita, maka kita pun kata terima kasih. Tapi hati kena jagalah. Hati kena kekal lah, ikhlas. Jangan bila orang puji kita pun, saya memanglah apa itu. Itu dah mula lah tu. Orang puji kita, kita pun nambah lagi harga baik kita ni. Tak payahlah. Orang puji kita, terima kasih, alhamdulillah. Kita puji diri kita sendiri, macam mana pula? Ini masalahnya, orang puji kita. Sekarang ni kita pula puji diri kita. Gitu kita puji diri kita pula. Dia bab puji diri ni dulu kita dah bahas dah. Kita ulang baliklah Dia puji diri ni apabila kita ingat kepada Allah. Makna kita ingat kepada pemberi nikmat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka namanya syukur. Boleh pahala. Teduk seorang kan kita disunatkan untuk kita ni iktikaf, untuk kita ni bangun awal-awal pagi sebelum subuh duduk baca Quran, tafakkur, tawaduk dengan Allah Taala, muraqabah, ingat balik, muhasabah, kita kira-kira balik diri, hisap diri kita di pagi, awal pagi, maka kita pun hisaplah diri kita. Takkan semua benda buruk kita ni. Esok pagi kita hisap diri kita, kan? Esok pagi bangun awal subuh esok dah, kita hisap diri kita. Maka kita pun kata, aku semalam pergi dengar kuliah, baik ke tak baik? Baik bagus aku ni. Boleh tak sebut macam tu? Tak tidur pun aku semalam. Malam-malam lain tidur. Muhasabah esok pagi ni, tak tidur pun aku pada awal sampai hujung, tak tidur. Bagus juga aku ni. Puji diri tak tu? Puji diri kan? Apa hukumnya? Tu nikmat tak tu? Nikmat tak pada Allah, daripada Allah Ta'ala kepada kita. Kita boleh mari dengar kuliah, kita tak tidur waktu kuliah. Nikmat tak tu? Nikmat. Maka kita pun sebut nikmat tu yang ada pada diri kita, yang berlaku pada diri kita, satu nikmat. Tapi kita ingat Allah Ta'ala, bahawa nikmat tu mari daripada Allah Ta'ala. Maka itu namanya syukur. Boleh pahala? Boleh pahala. Sebab tu kena selalu muhasabah. Duk seorang mikir kan, aku ni bagus, jaga anak, semua anak menjadi. Yang berhenti kat situ je, alhamdulillah. Tu bila alhamdulillah tu, itu merubat hati kita supaya dia jadi syukur, dia tak berubah jadi penyakit. Dua penyakit lain. Yang pertama, penyakit sebut sebagai ujub. Yang kedua, penyakit sebut sebagai takabbur. Dua penyakit ni bahaya, dua penyakit ni. Penyakit ujub macam mana? Kita ingat nikmat Allah, kita ingat nikmat Allah beri atas kita, tapi lupa Allah. Itu ujub. Kita muhasabah diri kita, kan? Kita teringat, aku semalam
bagus, boleh pergi kuliah. Tak tidur, siap tanya lagi. Tu kan. Kat situ lah. Tak ingat ke Tuhan, dia beri kepada kita masa, beri kepada kita tenaga, beri kepada kita ruang, beri kepada kita peluang. Tak ingat ke Tuhan. Itu nama dia ujub. Dosa lah. Dosa. Lagi satu keadaan muhasabah juga kan. Kita ingat nikmat Allah atas kita. Aku pergi mengaji semalam, tak tidur pun siap bertanya lagi. Bukan macam hal lain, tidur. Itu apa nama tu? Itu apa nama tu? Takabur. Sebab kita ingat nikmat Allah atas kita kan. Kita hina orang. Takabur. Dosa lah. Oh, dosa besar. Kategori dosa besar. Jaga baik. Kategori dosa besar. Aku semalam mari mengaji tak tidur. Bertanya lagi kan. Alhamdulillah. Tapi aku tengok ada kawan-kawan hak tidur. Tu kan. Dia lain jadi tu, dia lain. Bila kita syukur pada Allah, dia jadi lain. Kita tak hina orang. Nanti insya-Allah malam esok aku nak duduk sebelah dia. Agak-agak dia lena, aku cuek sikit. Gitu kan. Dia lain sikit. Bila kita ingat ke Tuhan, dia berubah. Dia berubah. Dia tak jadi takabur, dia tak jadi ujub. Dia berubah jadi nak merubah orang supaya jadi baik lagi. Dia di situ kan. Jadi kalau kita ingat Allah, dia jadi syukur, boleh pahala. Maka habis kita bicara berkenaan dengan hadis yang pertama berkait dengan niat. Ya, mudah-mudahan memenuhilah keperluan kefahaman kita. Kita nak masuk hadis yang kedua. Ada soalan tak sebelum kita masuk hadis yang kedua? Kalau ada yang terlepas pandang ke, tak apa nak jelas. Tak ada, Tak ada, kita masuk hadis yang kedua. Hadis yang kedua an Umar radhiyallahu anhu aidan. Hadis yang kedua ni kita baca sekilas lalu dah, tiba kita baca syarah. Kalau nak fahamnya, tuan-tuan boleh rujuk kepada terjemahan. Tak lagi banyaklah terjemahan tu ya. Tapi saya baca, saya terjemah secara bebas. An Umar radhiyallahu anhu aidan, daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga, kata beliau, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaum, ketika mana kami ini duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari. Ni sahabat duduk dengan Nabi, keliling Nabi ya, duduk. Idh tala'a alaina rajulun syadidu bayadhi thiyabi syadidu sawadi syi'r. Tiba-tiba muncul di sahabat duduk dengan Nabi, tiba muncul seorang lelaki syadidu bayadhi thiyab, amat putih bajunya, bersih lah maksudnya, bersih putih. Sawadi syi'r, amat hitam rambutnya, molek lah maksudnya, segak lah ya. Dia ambil juga di sini sunat kita pakai baju warna putih ya, sunat baju warna putih ni sunat, dia ambil juga di sini. La yura alaihi atharu safar, tidak nampak padanya, pada lelaki tadi hak muncul secara tiba-tiba ni, atharu safar, apa-apa kesan perjalanan, makna bukan orang musafir, bukan orang jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun, tiada pula salah seorang daripada kami kenal dia. Maknanya nak kata orang jauh pun bukan, sebab segak kan. Kalau kita berjalan jauh, serabutlah sikit kan, daripada rumah takin masuk dalam molek kan, tengah jalan keluar sikit lah, jadi serabut sikit lah, rambut pun serabut sikit. Itu zaman sekarang. Kalau zaman dulu yang jenis naik kuda, jenis naik unta apa semua ni, lagi lah serabut. Tapi sahabat Sayyidina Umar kata, ada, dia kemas, baju putih, tak ada kotor apa,
Rambut hitam maknanya bukan orang musafir. Tapi yang peliknya, siapa pun tak kenal. Kita nampak ceritanya pelik. Orang ni mari dan dia dalam keadaan pelik. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hinggalah orang tu mari kemudian duduk kat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Ini ejaan silap dalam kitab, boleh betul-betul kan. Rukbatayhi sepatutnya rukbatayhi, huruf kaf. Duduk dekat Nabi, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, maka orang tadi ni, lelaki tadi, dia sandarkan dua lututnya kepada dua lutut Nabi SAW. Ni nak cerita apa? Nak cerita adab belajar sini. Hadis ni antara perkara nak dibincangnya adab belajar. Kena tu cara Imam Nawawi susun kitab ni. Hadis pertama tentang niat, kerana niat paling utama. Hadis kedua tentang belajar. Macam mana kita nak dapat ilmu dengan betul. Sebab kalau ilmu masuk cara tak betul, dia tak betul. Kadang dapat ilmu tapi tak ada berkat, tak ada tak? Tak ada. Guru saya duk mengaji dulu, dia cukup tekan bab berkat ni. Mesti mengaji, mesti mau ada berkat. Macam mana dapat berkat? Dengan adab. Bila ada adab, dia akan mari berkat. Ngaji sikit dia dapat banyak. Gitu kan. Macam kita lah, makan sikit tapi berkat. Maksudnya makan sikit kenyang, makan sikit pun tapi dia dia berikan kesihatan kepada badan kita. Itu berkat namanya. Maka adab yang ditunjuk dekat sini apa? Duduk betul-betul dekat dengan Nabi SAW. Tara mana dekat? Sandar lutut dengan lutut. Ni yang betul-betulnya. Betul-betul sekali. Paling betul. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhihi. Lepas tu dia letakkan dua tapak tangan dia. Dia siapa hak mari hak pelik ni? Jibril alaihissalam. Cerita awal lah, Jibril. Di hujung hadis nanti boleh cerita, tapi kita cerita awal lah. Yang mari ni siapa dia? Jibril. Dia berupa. Dia berupa menjadi seorang lelaki. Tujuan dia mari nak ajar agama. Maka dia ajar pada kita adab belajar. Duduk rapat dengan betul-betul dengan orang yang kita nak belajar. Kemudian dia letak dua tapak tangan atas dua paha Nabi. Tak betul. Itu adab mengaji. Hak sebetul-betulnya lah. Kalau berdua lah. Kalau ramai macam ni mana apa. Tapi kalau dengan saya tak apalah. Yang mengaji dengan saya tak apa. Duduk jauh-jauh pun tak apa. Nak bersandar pun tak apa. Tak ada masalah. Nak ngolor ke tak ada masalah. Ini kalau mengaji dengan guru hak betul-betul ni. Hak betul-betul ni. Apa nama ayalah. Setengah guru ni dia memang, kita mengaji dengan dia pun kita terasa lain. Kawan saya mengaji dengan Tok Guru Haji Allah Lubuk Tapah, Allah yarham. Mengaji kitab hikam. Dia kitab hikam, kitab tasawuf. Mengaji kitab tu bila guru mengajar ni rasa macam minum air waktu dahaga. Gitu dia lah cerita. Belajar kan? Belajar kitab hikam tu rasa macam minum air waktu tengah dahaga. Gitu. Guru-guru macam tu lah. Macam kita ni, tuan-tuan, tak ada masalah. Duduklah macam mana. Yang penting mari dengar sembang-sembang je pun, kan mengaji betul-betul sangat. Tapi kalau tuan-tuan mengaji dengan tok guru hak betul-betul, pastikan mari duduk dekat rapat. Mari rapat. Sebab dia fa innal ilma nurun. Fa innal ilma nurun. Sesungguhnya ilmu itu cahaya, dia kata. Ilmu tu cahaya. Jadi cahaya ni kita kalau buka satu lampu, kalau kita betul-betul nak dapat cahaya, kita duduk dekat ke kita duduk ujung ke? Kita nak baca buku lah. Kita nak baca buku kan. Zaman sekarang ayalah elektrik. Cerah lah. Kalau duduk pondok tak ada elektrik ni, pondok Patih sampai sekarang tak ada elektrik. Pasang satu pelita tak? Macam mana? Tu betul duduk tepi pelita tu. Kalau duduk jauh sikit nampak tak? Mana rupa nampak. Sebulan pakai spek lah juga. Tu
Betul duduk tepi tu. Ya, fa innal ilma nurun, kata ulama. Sungguhnya ilmu tu cahaya. Jadi samalah bila kita tengah bercakap tu, tok guru tu tengah cakap, maka seolah cahaya tu sedang menerangi. Jadi kalau kita nak ngaji betul-betul dengan turuah betul-betul lah, kan? Nah, macam kita ni tak ada masalah. Mari duduk dekat betul-betul. Dia ada dia punya keberkatan dia. Maka Jibril alaihissalam ajar pada kita supaya duduk dekat rapat. Dalam hadis ni sehingga belaga kepala lutut. Ini diambil juga kalau orang mengaji kalau orang bertarikat, dia sungguh-sungguh ni. Waktu nak mula-mula ambil bai'ah, memang kena betul. Kalau hak perempuan dengan tok guru, janganlah. Itu jadi lain pula lah. Hak perempuan nak ambil bai'ah dengan tok guru, mari duduk depan tu, letak tapak tangan semua, itu merapu lah tu. Jangan dah pergi, ya. Kalau orang perempuan dia buat macam mana? Sama ada dia tak, maknanya duduk berjarak sama ada yang tu, ataupun lagi satu cara dia pegang kain, kawan ni pegang kain. Tu boleh pakai. Ambil lah, tak apa. Tu tak apa. Yang perempuan muslimat. Orang muslimat selalu kena. Bukan selalu kena, selalu terkena. Jaga baik, tarikat betul. Di Perak tarikat diterima. Di Perak tarikat diterima. Boleh bertarikat, tapi pastikan tarikat yang betul. Jangan tarikat jenis meratik, lampu tutup, campur lelaki perempuan. Dah lah tu. Tu baliklah. Lain jadinya. Mula ratik elok dah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tengok lampu slow. Dia mana kontrol ke lampu tu. Jenis lampu boleh kontrol. Slow, gelap. Dah balik lah tu. Kalau bercampur lelaki perempuan, kalau lelaki sama lelaki tak apa lagi. Tapi kalau bercampur, dah lah tu. Dah lah tu. Tanduk banyak waktu tu. Dan kita pun kalau kita betul-betul nak mengaji, tu cara dia. Kalau betul-betul nak dapat ilmu dengan tuan guru, mari duduk dekat tu. Kemudian Jibril ajar kepada kita, wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi, tapak tangan atas. Itu nak tunjukkan apa? Hubungan. Sebab bila kita nak mendapat ilmu, ataupun kita nak beri ilmu, ataupun kita nak mendidik, tak kiralah siapa kita. Mungkin kita ayah nak didik anak, mak nak didik anak, suami nak didik isteri, atuk nak didik cucu, opah nak didik cucu dia. Kalau boleh pegang, sentuh. Kena ada sentuhan ni. Sentuhan ni penting ni. Ya, kita sekarang dah tak boleh sentuh ni, satu hal juga sebenarnya. Banyak pahala luruh ni. Banyak pahala luruh kita ni. Ke hadis Nabi, dua orang Islam mari bertemu, beri salam, tasafaha. Itu kan, tasafaha. Selagi mana mereka tak berpisah, selagi itulah dosa gugur. Ni macam tuan-tuan mari ni kan, duduk sebelah kawan lah, salam. Lepas tu, tak apalah. Selagi tak pisah ni, selagi itulah pahala duk gugur. Habis kotor masjid, ustaz. Apa kira apa itu? Jangan faham apa itu. Itu cerita maknawi. Kan? Memang gugur. Maka macam tu juga kalau kita nak ngajar anak kita, agak payah sangat dia nak dapat cucu kan, payah nak dapat, peluk dia. Tak boleh peluk dia. Marah apa? Marah ni kita pun tension, kita pun darah naik. Daripada 130 boleh naik 180. Kan? Buat apa marah? Peluk dia. Kita rasa seronok, dia pun rasa seronok. Anak-anak ni kalau tuan-tuan tak peluk dia, nangis dia. Kalau perempuan. Kalau perempuan lah, lelaki tak ada masalah. Lelaki hero, peluk kan lain kot dia kata. Tapi peluk lah tak apa. Kita ajar mengaji bukan senang ajar mengaji ni. Mula-mula nak dapat tu payah.
Saya ngajar dulu waktu sekolah menengah tu. Saya ngajar. Budak pandai 5A. Atas dengan saya form 3, dia form 1. Kan? Saya dekat 3, dia dekat 1. Tak boleh baca Quran. 5A. Pandai ke tak pandai? 5A zaman saya dulu, rasanya bukan macam 5A zaman lah ni. Zaman saya dulu 5A ni seorang ada. Satu sekolah tu seorang. Gitu. Sekarang lambat-lambat 5A orang dah tahu cara jawab. Ni 5A ni. Tapi baca Quran tak boleh. Saya ambil inisiatif ngajar. Memang tersirat darah. Tersirat darah. Kita kata kaf depan ku, dia duk ka juga. Geram lah. Terus geram gitu kan. Jangan marah. Tak ada guna marah. Pegang dia orang balik. Kalau boleh peluk dia lagi. Cerita kaf depan ku. Kaf depan ku. Bukan kaf depan ka. Memang rasa marah. Tapi jangan tak marah. Peluk dia. Nak cerita apa? Hubungan tu. Hubungan. Mesti mau ada hubungan. Kalau boleh lah. Kalau tak boleh jangan. Cikgu lelaki nak peluk anak murid perempuan apa? Yang harus sentuh pula. Yang boleh, maka ada sentuhan tersebut. Ni siapa ajar? Jibril alaihissalam ajar. Jibril alaihissalam ajar. Anak kita hak nakal. Yang kata jahat. Buah pun jangan nakal. Nakal ni biasalah budak-budak. Kan? Apa caranya? Cara macam tu. Psikologinya macam tu. Psikologinya. Terutama saya sebut tadi anak perempuan kena peluk. Ibu-ibu peluk. Nangis dia kalau tak peluk. Tapi dia tak ceritalah kat mak dia kan. Dia tak cerita, kadang dia cerita, kadang dia tak cerita. Kadang dia cerita kat ayah dia aja. Tapi dia nak. Maknanya hubungan. Kenapa? Kerana kalau anak kita memang dia duduk dalam perut mak dia berapa lama? 9 bulan lebih kurang kan? Paling kurang 6 bulan mazhab Syafi'i kita. Lama dia duduk dalam perut mak kita. Dalam peluk mak dia, sorry. Maka dia masih ada rasa lagi nak benda. Maknanya ada apa? Ada connection tu dengan mak dia. Ke Jibril pun ajar pada kita, kalau kita nak mengajar, kita nak mendidik, perlu ada hubungan tu. Jasmani tu untuk membawa kepada hubungan rohani. Kemudian barulah Jibril pun tanya, wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, ceritakan kepada aku tentang Islam. Tanya. Maka Nabi pun kata, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Maka Nabi pun ajar Islam tu syahadah. Ini daripada hadis inilah antara lainnya yang kita dapat rukun Islam tu ada 5. Rukun iman ada berapa? 6. Daripada hadis ni. Ini orang sebut sebagai hadis Jibril. Kadang bila kita sembang kalau orang dah biasa-biasa mengaji, hadis Jibril. Inilah hadis dia. Inilah hadis dia ni ya. Yang tak tahu pula nanti kita duduk mengaji kan. Hadis Jibril. Inilah hadis dia. Sayyidina Umar riwayatkan hadis ni, Jibril mari jumpa Nabi nak ajar. Apa dia ajar? Ni, Islam, iman, ihsan. Lepas tu tanda-tanda kiamat. Maka Jibril, Nabi pun cakap, Islam tu kamu syahadah tak ada Tuhan melainkan Allah. Ini kita syarah nanti. Wa anna Muhammadan Rasulullah, sesungguhnya Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. 5 perkara dia rukun Islam. Syahadah, sembahyang, puasa, zakat, haji. 5 perkara tu. Haji ni maksudnya sekali dengan umrah. Tu kena perjelas lah. Umrah seumur hidup wajib buat sekali. Haji pun wajib buat sekali. Musim-musim Covid ni tak payahlah pergi.
Musim-musim Covid ni nak pergi umrah buat apa? Musim-musim Covid ni cari pahala umrah. Lagu mana dapat pahala umrah? Semayang subuh berjemaah masjid, habis semayang jangan bangun, duduk. Terus duduk. Berzikir ke, baca Quran sampai naik matahari. Lepas tu semayang 2 rakaat. Pulanglah semayang dulu mutlak ke, semayang isyraq ke, semayang duha ke, terpulang. Nabi kata apa? Dapat pahala haji, umrah tamatan, sempurna semua. Ya. Jadi kita musim-musim Covid ni tak apalah, tinggal lah. Tak apa. Allah pun tak suruh pergi. Allah tak suruh. Kenapa Nabi sini sebut la darar wala dirar? Quran sebut wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu lempar diri kamu dalam kemusnahan. Tak boleh, haram hukum dia. Tapi taklah sampai kita kata haram pergi umrah pula. Kerana kita taklah tahu akan dapat Covid, kita dapat Covid. Tapi kalau dah zan ghalib, kena, tak payah lagi. Gitu kan. Baik, kemudian Jibril kata qala sadaqta. Jibril kata betul. Jibril tanya, Nabi jawab, Jibril kata betul. Jadi rasa pelik lah. Sayyidina Umar rasa pelik. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Kami rasa pelik tengok dia. Sebab apa? Dia yang tanya, lepas tu dia yang verify. Oh betul kan? Lepas tu bila kita tanya, maksudnya kita tak tahu. Tapi sekarang Jibril tanya, Nabi jawab, Jibril kata betul. Jadi Jibril yang perakui pula. Jadi Sayyidina Umar kata kami pelik. Dia yang tanya, dia yang perakui. Sepatut dia tanya, dia jawab ya jelah. Kan, terima kasih ke. Gitu kan. Qala, lepas tu Jibril tanya lagi, akhbirni anil iman. Ceritakan kepada aku tentang iman pula. Inilah dia yang rukun iman, ada 6 perkara. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'min bil qadari khairihi wa syarrihi. Rukun iman hak 6 tu. Iman dengan Allah, iman dengan malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Maka Jibril kata sekali lagi, sadaqta, betul tu. Dia hak tanya, dia hak kata betul. Gitu kan. Qala fa akhbirni anil ihsan. Cerita pula pada aku tentang ihsan. Kita biasa iman, Islam, iman, ihsan. Ihsan ni sekarang agak merodom sikit. Ya. Ihsan ni merodom kita ihsan ni. Ihsan ni tentang apa? Jiwa. Jiwa ya. Kalau Islam yang zahir. Biasa ulama terang macam tu. Rukun Islam berkait dengan zahir. Tapi yang zahir tu ada kait juga lah dengan batin. Tapi secara prinsipalnya rukun Islam yang zahir. Rukun iman yang akal. Akal bawa ke hati. Ihsan yang hati betul. Jadi dia 3 tu. Dan kita ni manusia ni dia terbina daripada 3. Kita ada jasmani, kita ada intelek, fikiran kita, lepas tu kita ada rohani kita. 3. Maka hadis ni, Jibril ni pentingnya kerana dia sentuh 3-3. Kalau ada kurang satu, kita short masalah nanti. Macam sekarang kita short bahagian ihsan. Kita ada masalah situ. Apa bukti kita masalah bab ihsan ni? Bukti pertama, bila mari Covid, ujian lebih sikit, ramai bunuh diri. Ramai bunuh diri. Sehari 3 orang. Ramai tau. Sehari 3 orang bunuh diri. Sekarang rasanya mungkin bertambah kot. Itu data tu yang kita bacanya bulan 1 sampai bulan 7 tahun 2021. Nah, kira-kira 300 lebih 368 kalau tak silap.
Tapi bila bahagi, maka jatuh sehari 3 orang bunuh diri. Macam mana boleh bunuh diri ni? Macam mana boleh bunuh diri? Hak bunuh diri ni biasanya bukan hak jenis tangan tak ada ke, kaki tak ada. Hak bunuh diri ni hak sihat. Saya pernah tengok orang bunuh diri seorang. Waktu ngaji dekat Kelang tu. Kita tengah naik bas nak balik ke sekolah, lalu di jambatan Sungai Kelang. Bukan Sungai Kelang pun, Longkang Kelang rasanya. Terung sungai. Tengok ya Allah hitam. Jadi naik tu tengah perjalanan tu nampak ada seorang Allah ni. Tak tahulah agama apa, kerabat naik atas dia punya apa? Kita panggil divider, bukan divider ya, tepi itulah, penghalang tepi tu dia panjat. Duk diri tegak, lepas tu zoom. Tangan sihat tak tangan? Tangan sihat, kaki sihat. Kaki sihat. Kalau tidak mana rupa dia nak panjat. Sihat, badan sihat, pum masuk dalam. Tak tahu hidup ke mati. Biasanya kalau terjun masuk sungai Kelang tu, biasanya lah kadang-kadang jumpa dekat-dekat tu mati. Jadi maksudnya apa? Badan sihat, jasmani tak ada apa. Intelek wallah alam tak tahu. Wallah alam intelek tu. Tapi orang yang otaknya cerdik pun kadang-kadang buat perkara yang tak cerdik. Kenapa? Kerana belah ni, belah rohani dia rosak. Doktor hak cerdik tu, doktor pakar tu, tak buat benda pelik kan? Doktor pakar, dia isap rokok? Bukanlah semua kan? Tapi ada tak doktor pakar isap rokok? Ada tak? Oh ada. Siapa tak ada? Cerdik tak? Cerdik tak cerdik tu? Mengaji 41 lah. Oi, nak jadi doktor ni bukan senang-senang. 6 tahun mengaji. Doktor pakar tambah 4 tahun lagi, 10 tahun. Doktor pakar, surgeon ni pula. Dia yang bedah jantung orang yang sakit sebab merokok. Habis dia bedah, dia merokok. Sebelum dia nak rokok tu, waktu dia buka kotak rokok tu kan nampak gambar tu. Dia tengok yang real dan dia tengok yang tak real. Tapi dia pun rokok je. Kat mana salah? Badan sihat. Intelek bagus. Jadi kat mana masalah? Sini. Hati dia. Jadi masalah kita waktu zaman moden sekarang ni, masalah kita di sini. Sebab tu bila Perak tak ada masalah, sekarang ni diubah dah. Memang diperkuat, diperteguhkan lagi. Mana keharusan untuk bertarikat, keharusan untuk mendalami ilmu-ilmu rohani, itu cukup bagus. Cuma pastikanlah jangan tersilap. Gitu ya. Jangan tersilap. Kalau tersilap, payah. Payah. Jadi kita berhenti kat situ. InsyaAllah minta maaf terlebih. InsyaAllah nanti kita sembang tentang ihsan. Mudah-mudahan bulan depan yang baik kepada Allah Ta'ala, yang kurang minta maaf banyak. Qulu qawli hadha astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma ya Allah warzuqna al-amala bih. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya